السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. Berlumba-lumbalah kamu kepada keampunan Tuhan kamu dan balasan syurga yang seluas langit dan bumi dibentangkan kepada kamu, disediakan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya alaihimussalatu wassalam. Berbahagia Datuk Nazir Masjid dan dihormati seluruh dan kuasa Al-Fadhil Tuan-Tuan Imam, seterusnya yang dikasihi, yang dihormati para tetamu subuh yang berkat, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, di pagi yang berkat ini, marilah sama-sama kita mengikhlaskan hati-hati kita. Mudah-mudahan dengan keikhlasan yang bersemi dalam hati dan jiwa kita, insya-Allah memudahkan lagi urusan-urusan ilmu dan keimanan kita. Dan mudah-mudahan keikhlasan yang kita raih, yang kita usahakan di pagi ini akan menjadi detik-detik yang akan membawa 1001 kebaikan kepada seluruh ibadat kita, sama ada yang telah lalu dan ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan dalam tempoh masa hidup yang berbaki ini. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ketika menafsirkan ayat daripada surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka itu diperintah oleh Allah melainkan berada dalam keadaan ikhlas dalam mengerjakan ibadat agamanya. Kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, ayat tersebut adalah merupakan kunci kepada seluruh kehidupan kita di alam bumi ini. Dan apa sahaja amalan yang kita buat, yang kita kerjakan, yang sunat, yang wajib kita lakukan, kuncinya adalah keikhlasan. Kuncinya adalah keikhlasan. Bila ikhlas tidak ada dalam amal ibadat yang kita kerjakan, maka ia merupakan seolah-olah haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Tidak ada apa-apa makna dan tidak ada apa-apa arti. Wal'ayadhu billah. Saya kira ini sesuatu yang menakutkan kita,
menggerunkan kita. Bayangkanlah bagaimana boleh berlaku amal-amal yang kita lakukan, ibadat kita kerjakan, tiba-tiba ia diibaratkan sebagai debu-debu yang berterbangan. Menakutkan. Maka marilah kita mendidik hati-hati kita, terutamanya saya yang banyak bercakap, saban malam, saban siang, saban pagi, saban ketika ini, mengajak diri saya dan tuan-tuan, mudah-mudahan sesaat bila kita ingat akan penting keikhlasan, kita cubalah fokuskan dengan penuh keinsafan. Mudah-mudahan keinsafan daripada keinginan kita untuk mencari keikhlasan itu akan diberikan Allah kekuatan. Akhirnya kita beribadat dengan ikhlas, kita berzikir dengan ikhlas, kita berceramah dengan ikhlas, kita hadir dengan ikhlas, kita solat dengan ikhlas. Akhirnya warna keikhlasanlah yang akan menentukan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berkat ini, marilah sama-sama kita dahulukan dengan nasihat agama ini supaya keikhlasan menjadi kunci di dalam penerimaan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi yang berkat ini ada sesuatu yang saya ingin ajak tuan-tuan untuk kita renungi bersama-sama. Terutama semalam saya berceramah di Masjid Ar-Rahimiyah Kelang, kuliah maghrib khas. Saya membaca sepotong hadis daripada riwayat Ibnu Majah, diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi. Nabi SAW dalam satu ketika bersama dengan para sahabat, baginda SAW dalam keadaan tiba-tiba muka Nabi berubah merah, mata Nabi pun merah, dan suara pun tinggi. Ahmarrat aynah wa ala sautuh. Tiba-tiba Nabi dalam keadaan suara tinggi luar biasa, mata pun merah dan muka pun nampak kemerahan wajahnya. Lalu kata Nabi, bu'istu ana wasa'atu kahataini. Dengan suara yang lantang, muka yang merah, mata pun merah, di tengah-tengah sahabat yang ramai itu berdiri Nabi dengan tegaknya, dengan suara lantang Nabi kata, bu'istu ana wasa'atu kahataini. Aku diutuskan sekarang ini dan kiamat seumpama dua jari yang kamu tengok sekarang ini. Aku diutus kepada kamu dalam keadaan kiamat kahataini, umpama dua jari yang begitu rapat. Nabi tunjuk jari yang ini dengan yang ini. Tuan-tuan, hadis ini berlaku 1000 tahun yang lepas, 1500 tahun yang lalu. Hadis yang sahih. Tetapi bicara Nabi tentang kiamat dalam keadaan jaraknya dengan kita sekarang dah 1000 tahun lebih. Nabi bercakap 1000 tahun yang lepas. Dalam keadaan muka Nabi merah, suara tinggi, aku diutuskan dalam keadaan kiamat semacam ini. Maknanya ada sesuatu Nabi nak sampai kepada kita. Sebab Nabi tak berdusta, tidak berbohong, insan yang Allah pelihara, seinci cakapnya adalah wahyu daripada Allah, sepatah bicaranya adalah daripada ketentuan Allah dan wahyu Allah sampaikan. Kerana Nabi hidup dalam keadaan berwahyu, itu Rasulullah. Dan Nabi bukan tukang nujum ataupun tukang beri ramalan, bukan. Mana apa yang Nabi ucap adalah kebenaran.
Pertama-tama hadis ini menunjuk kepada kita saat itu Nabi rasa tertekan. Oleh kerana Nabi SAW adalah insan yang sayangkan umat baginda. Walaupun jutaan tahun akan datang, tapi Nabi Muhammad SAW insan yang tidak pernah padam surut kasih cinta pada umat baginda, walaupun sejuta tahun akan datang. Sebab harapan Nabi, umat datang kemudian pun tetap bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja sezaman dengan Nabi, para sahabat yang hidup semakan, setalam sedulang, bukan, tapi mereka yang datang kemudian, termasuklah kita di akhir-akhir zaman ini. Tetap Nabi nak lihat kita bangun, kita bangkit akhirnya bersama Nabi di padang mahsyar nanti. Bahkan menariknya, satu hadis yang lain dirakamkan Imam Muslim, bahkan Imam Bukhari juga menyatakan dalam lafaz yang sama, bahawa Nabi pernah sebut kepada para sahabat, antara kata Nabi SAW, sekasih-kasih umat yang aku paling sayang, secinta-cinta umat yang aku paling kasih, nasun ya'tuna ba'di, iaitulah kalangan umat yang datang selepas aku mati. Nasun ya'tuna ba'di bermaksud mereka itu akan muncul, akan hidup, akan datang lepas aku dah tak ada. Aku dah tak ada, tapi mereka datang sebagai umat aku, kemudian aku sayang pada mereka, kasih pada mereka. Lalu para sahabat termenung, bagaimana Nabi SAW boleh sebut macam tu? Tergamak Rasulullah seolah tergamak Nabi. Sedang kami bahkan bersama, berjuang bersama, duduk bersama, siang malam berjumpa bersama, tengok wajah, tiba-tiba Nabi boleh kata, yang datang kemudian aku paling kasih. Jadi kami ni, macam mana Rasulullah? Tak sayang ke? Seolah macam tu lah. Lalu kata Nabi, kamu tak payah rasa sakit hati, susah hati, tak payah, kata Rasulullah. Aku sayang pada kamu kerana kamu bersama aku, berjuang, berjihad, makan, minum, dengar aku bercakap. Aku sayang pada kamu kerana engkau bersama, kamu sama aku. Tetapi lebih aku sayang pada mereka yang datang kemudian dalam keadaan mereka tak tengok wajah aku, tak bersama aku, tiba-tiba mereka sayang kepada aku, kenal aku, maka pastilah mereka itu lebih aku kasihi. Di sini kata ulama menunjukkan bahawa sifat kerinduan Rasulullah kepada umat di akhir zaman ini. Maka datanglah hadis-hadis tadi. Ini menunjukkan Nabi SAW, tuan-tuan, kerana sayangkan kita, cintakan kita, Nabi ingatkan apa yang patut kita lakukan di akhir-akhir kehidupan dunia ini. Apa caranya, apa langkahnya, bagaimana cara kita nak jadi orang-orang yang selamat sejahtera. Jadi pada pagi ini, tuan-tuan, satu di antara perkara yang kita nak kena ingat, dalam suasana kita rasa tenang, selesa, kita rasa nikmat rezeki kita dapat, nikmat rezeki kita capai, nikmat hidup kita capai, mungkin atas dasar pangkat kita ada, harta kita miliki, alhamdulillah. Tapi tidak boleh kita lupai sama sekali bahawa hakikatnya kalau Nabi boleh sebut aku dibangkit dalam keadaan kiamat macam ini, maknanya Nabi beri amaran awal kepada kita. Maknanya amaran Nabi mudah saja. Wahai manusia umatku, berhati-hatilah kamu, kerana selepas aku mati, maka dunia sudah sampai ke penghujungnya. Itu seolah-olah amaran Nabi, seolah-olah rumusan bicara hadis Nabi tadi, wahai umatku, berhati-hatilah kamu, kerana kamu akan hidup di zaman yang dah sampai penghujungnya. Aku sekarang masih ada ini, tapi kiamat macam ni. Nabi masih ada, tapi kiamat kata Nabi kehata ini, macam tu keadaannya. Apalagilah aku telah wafat, aku dah tak ada bersama kamu, maka kiamat makin hampir dan kiamat makin dekat dengan kamu. Dalam keadaan itulah, tuan-tuan, para ulama kita bersepakat menyatakan bahawa kita sebenarnya berada dalam keadaan penghujung kepada umur dunia.
Dan lebih membuktikan semua itu bila kita baca pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kumpulan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, imam-imam yang lain, kita dapati benarlah apa Nabi sebut 1000 tahun yang dulu tentang dunia di akhir zaman yang kita sedang hadapi. Dunia sudah hampir ke penghujungnya. Dunia sudah hampir penghujungnya. Maka watak bagi seorang mukmin yang muslim yang beriman, dia ada persiapan. Dia bukan cari pasal, dia mengambil persiapan untuk dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia cuba selamatkan kehidupannya, selamatkan dirinya, keluarganya, bahkan umatnya, supaya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hakikatnya kita bila bercakap benda macam ni, kita ada bukti dan fakta. Suatulah satu di antara perkara yang tidak boleh kita pinggirkan langsung pada hidup kita ialah membaca kitab-kitab bersabit dengan tanda-tanda kiamat. Asyrat as-sa'ah as-sughra wal kubra. Tidak boleh kita pinggirkan sama sekali membaca, mengamati, menghayati dan memahami kitab-kitab hadis berkait dengan tanda-tanda kiamat kecil dan besar. Apalagi di sana sini alhamdulillah para ulama yang baru-baru mereka mengumpulkan hadis-hadis tersebut daripada kitab-kitab asal Bukhari, Muslim. Apa hadis-hadis Nabi sebut tentang tanda-tanda kiamat yang besar yang kecil. Alhamdulillah, antara kitab yang saya rasa amat penting untuk dimiliki adalah kitab yang dikarang dituliskan oleh Syekh Yusuf Ibn Abdullah Yusuf Al-Wabil, iaitulah tajuk yang berbunyi tanda-tanda kiamat kecil dan besar. Ini kumpulan daripada penulisan sarjana master yang dikumpul hadis-hadis yang sahih yang diperiksa oleh para pakar dalam bidang hadis. Antara kitab yang boleh kita dapati di kedai-kedai buku. Ini antara kepentingan yang kita kena ambil cakna. Terutama kalaulah kita hidup dalam keadaan kita merasakan dunia makin nak penghujung. Melainkan kalau kita rasa tak ada apa lagi, tanda kiamat pun satu pun tak ada lagi, sehari dua ni selamat lagi, itulah tak apalah, kalau macam tak apa. Tapi bagi saya, berasas kepada pembacaan, berasas kepada apa yang tetap saya baca, kita berada dalam dunia penghujung yang memaksa kita untuk mengambil cakna tentang soal ilmu, iman, amal, walau dalam kesibukan kita meraih dunia, harta, pangkat dan seumpamanya. Ini adalah fokus kita. Baik tuan-tuan, apa buktinya? Izinkan saya pada pagi ini, memang masa saya tidak panjang, sekadar hampir 20 minit untuk bercakap pada pagi ini, izinkan saya untuk membaca data dan fakta daripada tulisan hadis-hadis Nabi ini. Ini bukan daripada akhbar berita harian yang belum tentu kesahihannya. Ini belum daripada majalah-majalah yang karut-marut yang pasti tak betul. Ini pada hadis-hadis Nabi yang nampak sangat cerita Nabi sedang berlaku sekarang ini, ketika ini, yang ia merupakan tanda kiamat makin menjelang tiba. Menakutkah tidak? Itulah kenyataan. Tetapi bagi orang yang beriman, takut. Bagi orang yang bertakwa, takut. Bagi orang yang belajar setiap malam, bimbang. Yang tak bimbang, seorang je. Ia tak pernah mengaji, dia tak ada rasa apa. Sebab ia dipikir dia boleh makan, boleh minum, boleh pakai, boleh berjalan, boleh rehat, boleh tidur. Itu orang tak ada pengajian. Orang yang beriman, yang mengaji macam saya, macam tuan-tuan semua, insya-Allah adalah orang yang terdedah dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, izinkan saya walaupun dalam masa terbatas ini untuk membacakan 2-3 potong hadis yang saya kira kalau dibaca betul-betul malam tak bernak tidur tuan-tuan. Termenung, bukan takut apa, bimbang melihat wajah diri kita masing-masing, wajah anak-anak kita, wajah keluarga kita, wajah ahli keluarga yang jauh dan dekat, wajah jiran tangga, rasa bimbang.
bagaimana kita nak menyelamatkan diri kita, keluarga, masyarakat daripada bencana yang sedang menimpa boleh musnahkan kita. Izinkan saya yang pertama, saya bacakan satu hadis Nabi SAW di sini yang Nabi sebut daripada Imam Muslim rahimahullah, disebutkan juga oleh para a'immatul muhaddithin yang lain, tapi dengan Imam Muslim sebut kokoh. Hadis ini hadis kokoh. Dia bicara bab al-iman, dalam bab yang berkaitan dengan soal keimanan. Daripada Abu Hurairah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Riwayat Imam Muslim, hadis sahih, dirakamkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Martabah ini tak boleh nak pertikai lagi. Sahih Muslim as-sah selepas daripada Quran. Jadi kita kena terima hakikat hadis ini. Nabi bercakap kenyataan di zaman akan datang. Tak ada zaman Nabi, tapi Nabi membayangkan akan berlaku. Itulah kebingungan Rasulullah. Nabi tidak bimbang kerana tinggalkan kita ada macam ini. Apa kata Nabi? Hadis ini saya tidak nak bincang panjang, saya nak ambil nas umum dan beri tafsir ringkas. Ada lagi hadis yang lain dalam masa beberapa minit yang berbaki ini, tuan-tuan. Kata Nabi, badiru bil a'mali fitanan. Wahai umatku, segeralah kepada amal salah, kerana akan muncul satu zaman penuh dengan ujian di hadapan kamu. Ujian berlaku kepada kamu sendiri, kepada orang. Sekarang Nabi tengok dalam kerangka kita. Kalau sayalah, tidak tuan-tuan, saya sendiri. Nabi kata akan datang satu ujian dalam hidup kamu. Rahsianya segera pada amal soleh. Dan ujian itu datang dalam keadaan kaqita'il laylil muzlim, sehingga menggelapkan kehidupan kamu. Kamu tak nampak cahaya lagi. Hati kelam, jiwa mati, perangai tak senonoh. Kamu tak nampak kebenaran. Bukan soal gelap itu kerana black out, bukan. Tapi iman sudah mati. Iman sudah tidak ada cahaya lagi. Hati berkarat. Kata Nabi, kamu sendiri, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di waktu pagi kamu boleh hidup dalam keadaan beriman. Waktu petangnya kamu dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, kafir. Kafir di sini bukan keluar millah, tapi akhlak, perangai, sikap, watak kamu tak macam pagi tadi. Pagi tadi beriman, petang kamu hilang keimanan. Wa yumsi mu'minan, belah petang besok beriman. Wa yusbihu kafira, belah pagi besok hilang keimanan. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kamu telah jual agama dengan harga yang paling murah sekali. Tuan-tuan, hadis ini Nabi bercakap tentang kita, setiap kalangan kita, perwatan kita berubah. Tidakkah hadis ini suatu kebenaran yang membabitkan kita dan peribadi kita? Wal a'yadzubillah, belah pagi beriman, belah petang kita kufur kepada Allah. Belah pagi kita beriman, kita baca Quran, kita bertasbih, kita bertahmid, kita berzikir, kita meratap kepada Allah atas dosa kita. Tak ada belah petang, hilang segala-gala yang kita rintih kepada Allah. Kita melekat dengan dosa dan maksiat. Kita melekat dengan kejahatan yang akan menenggelamkan keimanan, memburukkan hati kita, menjadikan berkarat hati kita. Pagi tadi beriman, petangnya kufur. Dan petangnya beriman, belah pagi besok kita kembali kepada kejahatan. Hadis ini tentang siapa, tuan-tuan? Saya tak nak lihat kepada orang lain. Hadis ini Nabi bercakap tentang kita. Sebab Nabi kata, badiru, bersegeralah kamu. Nabi bercakap kepada kita, setiap kalangan kita. Tidakkah ini ujian di akhir zaman? Berlaku tak berlaku, tuan-tuan? Ia sedang berlaku di akhir zaman. Seorang hamba Allah di waktu paginya beriman kepada Allah.
mencari pahala, dia raih pahala dengan zikir mungkin, tasbih mungkin, istighfar mungkin, dengan munajat, dengan doa, air mata menitis, basah lidah, basah jajidah dengan ucapan zikir, basah sejadah dengan tangis air mata. Tapi subhanallah, insan yang sama pada saat ketika tak sampai belah malamnya terjebak dengan dosa dan kemaksiatan. Kalau dia seorang yang menipu, menipulah dia kepada orang ramai. Kalau dia menabur fitnah, fitnah pada orang. Kalau dia seorang yang buat jahat kepada orang, kepada diri dia, keluarga, anak isteri. Contoh, yang pagi tadi beriman, belah petang terlibat dengan dosa tanpa disedari. Ada sedar, artinya belah pagi beriman, belah petang hilang iman, belah malam beriman, belah pagi besok hilang keimanan. Subhanallah azim. Tanpa kita sebut pada siapa, tengok diri masing-masing. Saya berani berkata, ini juga hamba yang banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi rahsia-rahsia keburukan saya Tuhan tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Saya bercakap, saya berbicara, saya baca Quran, saya bertasbih, memakai jubah sampai sekarang. Tapi boleh jadi petang, wal'iyadzubillah, saya buat satu benda yang orang tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Tak sama perangai saya dua pagi tadi dengan petangnya, dalam keadaan sembunyikan dosa, sembunyi kemaksiatan. Tuan-tuan, inilah yang dikata Nabi, akhir zaman akan berlaku kepada kamu. Ini satu contoh yang simple, yang mudah, yang boleh kita ambil sebagai suatu ketukan. Ketukan hati masing-masing. Tanpa kita letak atas orang, tengoklah diri kita. InsyaAllah mudah-mudahan yang hadir pada pagi insan terbaik, insan yang hidup dalam keiman manjang insya-Allah. Tapi kalau ada, kata Nabi, inilah di antara ujian di akhir zaman. Saya tidak nak bawa cerita-cerita yang agak mendatangkan provokasi, tidak. Tapi inilah kenyataan Nabi sebut. Nabi tak berdusta terhadap kenyataan di akhir zaman yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini tuan-tuan, hadis yang berat sebenarnya. Kalau ikut kepada Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini hadis yang memang berat untuk diterima, sebab membabitkan diri kita, kejahatan kita dan kebaikan kita. Dalam bahasa yang mudahnya, kalau ikut kepada Imam Abu As-Samarqandi, kita berwatak-watak munafik. Itu kata bahasa As-Samarqandi. Kita berwatak-watak munafik. Watak munafik bermakna di luarnya elok, dalamnya penuh dengan kejahatan dan kesatan. Nampak zahirnya elok, tapi dalamnya penuh dengan 1001 masalah. Kata Samarqandi, inilah wataknya. Nabi sebut watak akhir zaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada bencana-bencana yang seumpama ini. Kita nak, tuan-tuan, saya berhasrat, bercita-cita, saya ajak diri saya, ajak keluarga saya, ajak tuan-tuan, dah seelok awal lagi kita berzikir, bertasbih, bertahmid sampai ke malam dini hari, senja mana sekalipun. Watak kita, watak itulah kita nak bentukkan. Itulah wataknya. Bukan watak yang hidup dalam keadaan paginya lain, malamnya lain, siangnya berbeza dengan malamnya. Wal'iyadzubillah. Maka anggaplah hadis ini ketukan mesra daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baik tuan-tuan, saya tidak nak bincang panjang hadis ini sebab mengambil makna saja. Sebab di sana ada 3-4 hadis saya nak baca kepada tuan-tuan pagi yang berkat ini. Termasuklah Nabi bila bercakap tentang tanda kiamat yang kecil besar ni tuan-tuan, Nabi bersabda, ingatkan kita di akhir zaman ini. Satu lagi hadis yang cukup dekat dengan kita dalam situasi umat di akhir zaman ini, yang kita rasa sebagai sesuatu yang kita nak kena fahami dan kita nak kena ambil cakna dan kita nak kena betul-betul faham supaya kita selamat dan sejahtera daripada bencana yang menimpa. Mungkin peribadi kita, termasuk anak isteri, bahkan keluarga kita semua. Antaranya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkait dengan di akhir zaman. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La taqumu sa'atu. Hadis datang daripada Imam Bukhari.
dalam kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah daripada Imam Bukhari dalam bab berpegang dengan ajaran Islam yang tulen. Nabi bersabda, la taqumu sa'ah hatta ta'khudh ummati bi akhdhil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Faqil ya Rasulullah kafaris war rumi, faqal wa minan nas illa ulaik. Dalam riwayat yang lain, qulna ya Rasulullah al yahud wan nasara, qala faman. Hadis datang daripada Bukhari dan Muslim. Nas yang pertama Bukhari, nas kedua Bukhari Muslim, dalam bab al-i'tisam bis sunnah. Tuan-tuan, apa maknanya? Sabda Nabi, tidak akan berlaku kiamat. Maknanya kiamat akan betul-betul berlaku bila masa sehinggalah umatku mengambil sistem kehidupan orang-orang sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal dan sahasta demi sahasta. Para sahabat lalu bertanya, ya Rasulullah, seperti orang-orang pasir Rum ke Rasulullah? Jawab Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Dalam riwayat yang lain, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, Nabi juga berkata, sahabat tanya Nabi, al-Yahudu wan Nasara, Yahudi dan Kristian ke Rasulullah? Jawab Nabi, faman, siapakah lagi mereka itu? Tuan-tuan, hadis ini satu hadis yang sahih, tak dipertikaikan kesahihannya. Datang daripada Bukhari dan Muslim, di mana sabda Nabi tentang bayangan keadaan umat baginda di akhir zaman nanti. Apa bayangan kata Nabi? Ta'khudh ummati bi akhdhil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kita mengambil kehidupan yang langsung tak berkait dengan ajaran Rasulullah SAW, tapi ajaran yang dicipta oleh tangan-tangan musuh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin tuan-tuan, kita kena faham secara cermat. Kalau kita ambil hadis secara makluman umum saja, tak akan faham kita. Tapi dalam pengertian hadis Nabi, dalam banyak keadaan para ulama menafsirkan secara sistematik, saintifik, tersusun. Suatulah dalam hadis ini kadang-kadang kalau kita baca, Nabi kata ikut umat zaman dulu Farsi Rom, kita akan diamlah. Farsi Rom bila? Lama dah, tak berkait. Dah, Nabi bercakap dalam suasana semasa sampai kiamat. Maknanya musuh tetap musuh. Hadis ini ada dua makna tersirat. Yang pertama, menunjukkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi ingat kepada kita bahawa akan berlaku satu perubahan dalam kehidupan umat ini. Perubahan itu adalah perubahan cara hidup. Perubahan cara hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, saya cuba mengamati hadis ini. Belum saya sampai di sini, saya baca, saya amati, perhati dan cuba semak selak daripada hadis-hadis yang berkait dengannya. Sebab Nabi kata tentang cara hidup. Bolehkah tuan-tuan, kalau kita ambil masa sekejap dalam seminit dua, tuan-tuan semak sekejap dalam diri masing-masing atas situasi yang berlaku pada hari ini. Nabi kata sistem hidup kamu dah berubah. Saya tak nak pergi jauh sangat. Contoh yang paling hampir kepada kita ialah sistem kehidupan berkait dengan soal pemakaian dan pakaian sahaja. Banyak sangat isu masyarakat yang berkait dengan keluarga, dengan diri, dengan anak-anak, dengan masyarakat ini banyak. Sambil contoh yang simple. Tidakkah dalam Islam antara sistem kehidupan yang Islam ajar secara total ialah sistem pemakaian. Pemakaian dalam Islam. Kan Islam datang dalam sistem mengatur kehidupan demi untuk jaga nyawa, jaga harta, jaga akal, jaga agama dan jaga keturunan. Itu 5 perkara Islam bawa kepada kita. Hifzul din, hifzul nasab, hifzul aqli, hifzul nafs dan hifzul mal. Itu 5 perkara Islam bawa oleh Nabi sampai kiamat. Jaga harta. Makna jaga harta dari sudut makan minum kena jelas.
Harta clear, tak boleh harta yang syubhat, lagi haram, lagi tak boleh. Bab keturunan, Islam susun sistem kekeluargaan berasas pada perkahwinan sah. Tak boleh selain pada Islam, selain pada perkahwinan tak boleh. Nak berkahwin kena ikut cara agama. Nak berkapling, nak main-main tak boleh. Haram bab keturunan. Islam jaga bab nyawa. Tak boleh ambil nyawa orang cara mudah-mudah. Ambil nyawa juga kena balas balik pembunuhannya. Termasuk dalam bab agama dan semacam-macamnya. Ini sistem agama yang tak akan berubah sampai kiamat. Maka di antara sistem Islam itu ialah pemakaian sebagai contoh. Bahkan dalam pemakaian jelas, hukum dalam Islam jelas. Auratnya, maruahnya sesuatu yang kena pertahankan. Haram bila dedah aurat. Kompas agama jelas, tuan-tuan. Mereka tak mengaji, ada akan bagi takrifan mengikut logik dia lah. Isu aurat ni hak asasi manusia. Kok saya lah nak buka tak buka, awak susah apa? Aurat saya nak buka. Apa hak awaknya? Itu logik akal dia yang tak ada agama. Kalau dia fikir macam tu, itu hak dia. Di akhirat, tunggu kena balun, sudah. Tu saja. Tapi orang ada agama, dia tak akan cakap itu. Dia kata, ini ketentuan Allah. Muruah kita, hak Allah. Allah yang nak kita pelihara, kita terima. Itu kena faham tu. Sebab logik akal manusia ini kadang-kadang ditafsir ikut dia. Yang kadang-kadang kata tadilah, ini hak asasi saya. Saya nak pakai pakaian ke, tak pakai ke, itu hak saya. Awak-awak lah, saya. Itu adalah orang yang tidak ada agama. Akidah tak ada, iman menipis. Akhlak iman tak ada, itu masalah lain. Dengan Allah jawablah di padang mahsyar. Tapi kita bercakap sistem hidup kita, kerana kita ada agama. Contoh dalam pemakaian. Hari ini tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kena tak hadir ni? Nabi suruh ni, la taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhil qurn qablaha shibran bi shibrin. Kita ikut pegangan orang lain sikit-sikit, akhirnya membukit dalam hidup kita. Contohnya dalam pemakaian. Subhanallahil azim, tuan-tuan, di akhir zaman makin teruk, makin terbuka dan makin dibuka. Mereka fashion sekarang ini, yang menyedihkan saya bukan soal dia tu, kalau dia Hindu tak ada masalah. Kalau dia seorang Buddha, Kristian, dia nak fikir agama, fikirlah dia. Tapi hari ini mereka fashion. Orang Islam Melayu boleh berfikir siang malam bagaimana buat sesuatu yang sifatnya lebih hebat daripada orang lain. Makin buka, makin terbaik. Makin redah, makin terbaik. Yang buat kerja siapa? Mereka fashion orang Islam. Orang Islam yang mungkin subuh tak sembahyang, balik rumah dia draw balik pemasangan fashion, aku akan buat ini fashion yang tinggal incinya makin kurang. Kalau biasa pakaian perempuan 4 meter, aku nak ambil pakaian hanya setengah meter saja. Lagu mana ni? Biar makin sikat minta dia, makin buka dedah aurat. Dia tak akan buat pemakaian untuk 8 meter sampai ke bungkus, tak ada. Dia fikir lagu mana nak fashionkan satu fashion pemakaian yang meter makin singkat, makin buka bawah, dedah atas. Minta maaf tuan-tuan. Mereka fashion satu hal, yang beli satu hal, yang pakai. Hadis nak letak di mana? Apakah hadis ini tak berkait dengan apa yang berlaku? Tuan-tuan, bila sampai tahap ini kita berfikir, saya sebut berdiri saya sebagai ayah, sebagai seorang suami. Ya subhanallahil azim. Kalau saya nak selamatkan anak saya, selamatkan keluarga saya dan isteri keturunan yang saya jaga ini, maka hadis ini hadis menakutkan kita. Kerana hari ini sudah berlaku dalam masyarakat kita, mereka hidup dalam sistem yang bukan lagi ditaja oleh agama, ditaja oleh mereka yang bukan ada agama, oleh barat dan seumpamanya. Jadi kalau kita menjadi penyokong kepada pemakaian yang makin ada aurat, anak kita nak beli pakaian buka aurat kita pun tak ada masalah apa, sepatah kata pun tak ada, belilah, abah tak kata apa, yang penting pakai. Dedah kata dah, itu soal kedua. Kita tak ada di sana kekuatan hati yang cukup. Inilah kata Nabi, akhir zaman nanti. Tuan-tuan, begitu. Satulah saya nak yakinkan tuan-tuan, Nabi tuan-tuan bercakap dalam nada cukup sistematik. Hadis Nabi tuan-tuan, hadis yang cukup sistematik. Sama ada kalimahnya, peringatannya, ia ukuran yang dekat dengan kita.
Masalahnya kalau di masyarakat dia baca hadis secara umum, lepas tu tak selesai. Contoh saya ambil, bahawa ini ada sedikit perbincangan. Kamilah beberapa ustaz dalam sesi khas, dalam suatu sesi tentang isu masyarakat ni. Tuan-tuan, contoh kita ambil contoh. Nabi kata apa? Ini hadis Bukhari Muslim juga. Ramai kita yang baca hadis ni, tapi dia baca dalam makna yang umum, tak cuba turun ke level hidupnya. Dia tak ada perubahan dalam hidupnya. Contoh hadisnya, Nabi bersabda dalam satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Contoh hadis ni, ramai orang baca hadis ni, terjemahnya, sesungguhnya dengki itu seumpama daun kayu diratah oleh api yang membakar. Dengki seumpama daun kayu yang banyak kering diratah oleh api. Sekejap je api akan ratah. Nabi nak bayangkan kebaikan-kebaikan kita buat selama ini, sembahyang, puasa, haji, ibadat, derma, sedekah, kita menyumbang macam-macam, kerana faktor dengki saja dengan kawan seperniagaan, kawan sesurau, kawan semasjid, kawan setaman, keluarga sendiri, dengki saja. Kata Nabi, seumpama daun kayu kering dimakan api. Makna semua kebaikan kamu habis begitu saja. Ramai orang baca hadis ni, tetapi dia hanya baca dalam makna yang umum. Dia tak tengok apa maksud hadis yang tersirat. Dengki tetap ada. Dengki dengan kawan seperniagaan ada. Dengki kawan sepejabat ada. Dengki kawan setaman ada. Dengki dengan adik-beradik ada. Bermusuh dah lama, minta maaf. Bukan tak baca dia. Bukan tahu, dia tahu, tapi dia tak boleh mengamalkan. Tetap dengki, dendam tidak pernah padam dalam lipatan hati dan dadanya. Tuan-tuan dan puan-puan, berlaku tak berlaku? Berlaku. Tengok orang senang, kita tak senang. Kawan kita dah makin maju, termenung kita. Cara mana aku nak hentikan kemajuan dia ini? Aku tak boleh tengok orang macam ni. Berfikir dia bagaimana nak stopkan urusan orang dalam urusan itu. Minta maaf tuan-tuan. Saya secara peribadi, rekod pun ada sini, tapi tak sebut mana tempat. Dekat kawasan kediaman saya, datang seorang pengusaha restoran. Saya biasa makan kat situ, restoran Melayu Islam kita lah. Ya. Ustaz, dalam tempoh seminggu ni, orang tak masuk kedai saya. Sampai saya jumpa dengan seorang, dia tanya saya, kedai tutup ke tuan? Kedai tutup ke? Kedai tutup ke? Dia tanya. Padahal kedai hari buka. Mana orang lalu lalang, orang tak nampak kedai itu buka. Ni hantu raya mana jaga tak tahu. Perniagaan dah seminggu tak laris macam biasa. Makanan bukan tak sedap. Sehingga orang tanya, tak buka kedai ke? Padahal hari-hari buka, jam 8 pagi sampai 12 malam. Maknanya ada benda yang tak kena. Sampai orang tengok macam kedai tutup. Tuan-tuan, apa yang berlakunya ialah kita nampaklah di sana ada sesuatu yang tak kena. Si pendendam ada di hadapan kedai, di kiri kanan kedai. Yang mungkin rakam perniagaan yang sama. Apakah ini satu langkah bijak? Apa mana hadis Nabi tadi? Kalau Nabi sebut, innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulu narul hataba. Orang yang dengki ini seumpama, kata Nabi, daun kayu itu dimakan oleh api yang menyala. Maknanya, apalagi harta yang kamu ada hidup ni. Kamu sembahyang, kamu puasa, pergi Mekah, pergi umrah, derma, semua kebaikan kamu akan dimamah oleh kejahatan yang telah kamu lakukan. Jadi di mana keuntungan kita? Ini sesuatu yang dekat kita. Ramai orang baca hadis tapi tak faham-faham. Sebab dendam itu mengatasi. Samalah cerita tadi. Nabi bersabda tentang cara hidup kita. Saya sebutkan hal pemakaian sebagai contoh.
Ini tak berkabit dengan soal yang lain, soal tak bersabit yang lain, soal pemakaian saja. Tuan-tuan, hari ini kita mewarisi pemakaian yang langsung tidak syar'i. Setengah-setengah pemakaian yang kita masyarakat pada hari ini tidak mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Tak lulus puspakum syariat. Tak lulus puspakum agama. Tak ikut KPI agama. Jadi tuan-tuan, sampai bila benda ini akan berlanjutan? Batulah saya duk tengok dalam perkembangan masyarakat dan teguran diberi. Dalam setiap tahun program-program TV diadakan, AJL sebagai contoh. Setiap tahun pakaian dipakai artis ini makin hari makin hebat berbanding tahun yang lepas. Tahun lepas tak pakai coli, tahun lepas pakai coli, nampak merah ke biru. Tahun ni coli tak pakai dah. Contoh, minta maaf lah sebut macam tu. Tahun-tahun makin teruk atas nama red carpet, atas nama permen merah. Nak tengok siapa pakai yang paling sensasi, yang terhebat. Tuan-tuan, ini antara benda yang masuk dalam pemikiran. Kalau berlaku ada orang Buddha, Kristian, kita tak kata apa. Tapi Nabi bercakap tentang umat dia, ummati, umatku, itu orang yang ada agama, tapi agama tidak ada konon-kononnya. Ya, hadis letak di mana tuan-tuan? Betul, bila baca hadis seumpama ini, hadis dekat dengan kita, masuk dalam konteks kita, keluarga kita, anak-anak kita, isteri, suami kita, tak masuk konteks orang lain. Cukup bila baca hadis macam ni, seorang ayah akan menangis sampai tak berhenti air mata mengalir, insya-Allah. Seorang suami menangis sampai tak tidur malam. Kenapa? Hadis ini menakutkan, dan Nabi tak berdusta tentang umat bagi di akhir zaman. Tuan-tuan, saya tak nak bincang detail panjang, ambillah ingatan pada hadis yang Nabi sampaikan ini. Kemudiannya, dalam satu hadis yang lain juga, Nabi SAW nak bayangkan tentang akhir zaman ini tuan-tuan, tentang keadaan di akhir zaman yang mana ia akan berlaku dan akan terus berlaku hingga seolah-olah tidak ada penghujungnya, melainkan manusia benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh hadis yang dekat dengan kita sekarang ini, yang sedang berlaku di kiri kanan kita, ialah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari Muslim juga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innal fitnata hahuna, ala innal fitnata hahuna haitsu yatla qarnus syaitan. Nabi kata, Nabi tunjuk ke bumi Al-Madinatul Munawwarah, bumi yang Nabi berdiri sekarang. Nabi kata, ketahuilah akan muncul fitnah di sekitar kawasan ini, semenanjung tanah Arab. Ala innal fitnata hahuna, ingatlah akan datang satu ketika nanti, lepas aku dah tak ada, kamu dah tak ada, akan datang satu ketika itu, zaman kita lah, fitnah akan muncul di tanah yang ini, tanah semenanjung Arab ini akan datang fitnah, dan akan muncul fitnah daripada seolah-olah tanduk syaitan akan muncul. Hadis panjang tuan-tuan, dan disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam hadis yang lain. Tadi Bukhari, kata Muslim, Nabi juga bersabda, Ra'sul kufi min hahuna min haut yatla qarnus syaitan, ya'ni al-masyriq. Akan muncul fitnah daripada belah timur. Tuan-tuan, dengan apa yang berlaku sekarang ini, peperangan yang tidak pernah padam, kemunculan peperangan yang hari ini makin menakutkan di Yamannya, di Suriahnya, di Iraqnya, bahkan negara Arab. Tuan-tuan, dalam tempoh terakhir ini, kepada pencinta ilmu dan kebenaran, dia tidak hanya baca akhbar, letak, kemudian tunggu besok apa cerita. Tidak. Kita akan termenung mengingatkan cerita Nabi ini. Nabi kata fitnah akan berlaku di tanah Arab di akhir zaman nanti. Peperangan meletus, tekanan mendatang, dan ini kenyataan yang kita sedang alami. Mungkin kita tak rasa sangat sebab kita dalam suasana selamat. Kita rasa selamat sungguh. Saya pun selesa kat sini tuan-tuan. Lepas pada ni selesai ni, insya-Allah dia tarik lagi. Ya, petang nanti boleh minum lagi. Betul, itu secara mudahnya. Tapi kita bercakap tentang suasana umat ini, kata Nabi,
fitnah akan muncul, merosakkan dunia dan keselesaan dunia. Jadi sekarang apabila berlaku situasi peperangan demi peperangan, gerakan Houthi, gerakan-gerakan yang bersifat seperti sosialis, tekanan-tekanan pembunuhan berlaku sini, tekanan katakan Islam, tuan-tuan cukup menjelaskan. Islam ditekan, pemimpin Islam dibunuh, dibicara cara terbuka. Pemimpin gerakan Islam yang dalam Qurannya, dalam dadanya Quran, memimpin ummah, dianggap orang bersalah sekarang ini. Dimasuk ke penjara, akhir dihukum gantung, di penjara 20 tahun dan seumpamanya. Ditekan, dibunuh. Gerakan Islam dimaki hamun. Ini sesuatu yang Nabi sebut berlaku di akhir zaman. Apa tandanya? Tanda dunia dah makin kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan medan saya untuk cerita tentang isu Timur Tengah pada pagi ini, tapi nak ambil cakna betapa hadis Nabi ini, Nabi tak berdusta tentang hal akan berlaku di akhir zaman. Semua ini akan berpanjangan, akan berterusan dan tidak akan padam sama sekali. Ya, mungkin boleh berhenti peperangan di Yaman satu tempoh. Gerakan Houthi akan terhapus, tetapi akan datang sesuatu yang lain yang tak boleh kita jangka sama sekali. Tak boleh kita jangka. Dalam keadaan Saudi pertahankan Yaman, tapi ya, Saudi pun ada masalah juga, membantu Amerika dalam soal meruntuh kerajaan Mesir, As-Sisi yang memimpin. Jadi banyak masalah. Ia betul satu ketika, dia salah satu ketika. Dia baik satu perangai, dia jahat dalam ketiga perangai lain. Jadi dunia ini tak aman, tuan-tuan. Fokusnya di sini, maknanya kata Nabi, itulah tanda akhir zaman. Jadi bila kita baca hadis-hadis yang sebegini, itu sekadar 3 hadis saja ni. Cadang-cadang tadi nak baca 10 hadis, tapi tak mampu, masa tidak medai. Tuan-tuan, puan-puan, rumusan saya bukan nak menakut-nakutkan, tidak. Sebab agama ini bukan menakut-nakutkan. Agama ini, tuan-tuan, menggembirakan kita. Tapi pada masa yang sama, kena diperingatkan tentang hal-hal menggerunkan kita. Sebab apa? Neraca agama ini dalam Islam ada 3, menurut pandangan para a'immah, para ulama kita. Neraca agama ada 3. Neraca yang pertama, kebenaran yang kita kena pegang sampai bila-bila, walau dengan gigi gaham, pegang kebenaran. Kebenaran kena pegang, kena cari, raih, kena usaha dapatkan. Itu neraca yang pertama. Bila benda benar, kena belajar, kena faham, tahu dan pegang sungguh-sungguh sampai ke mati. Itu dikatakan neraca pertama. Neraca yang kedua, dalam hidup kita, kejahatan tolak. Kenapa? Kejahatan bukan fitrah manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan fitrah orang beriman suka kepada kebaikan. Kita tak suka orang anunyanya kita tak suka nak anunya orang lain. Itu fitrah kita. Suka tak kita orang buat jahat kepada kita? Tak suka. Saya tak suka kalau imam cela saya, tendang saya, tak suka. Saya pun tak suka nak buat jahat kat dia. Itu fitrah kita. Fitrah kita nak berbaik, bersangka baik, hidup suasana tak bermusuh, dengan siapa pun tak nak bermusuh, hatta dengan orang bukan Islam, hatta dengan non-Muslim sekalipun. Bukan hak kita untuk perang dengan mereka, melainkan mereka perang kita. Hak kita berbaik, hak kita berdakwah, hak mereka terima kita, hak mereka faham tentang kita, hak kita faham mereka. Itu hak dia. Tapi kalau kita bersikap nak perang saja, musuh saja, ada benda yang tak kena. Sepatutnya kita hormat hak mereka dan mereka hormat hak kita. Bahkan kita yang nonjolkan kebaikan buat mereka, biar tengok, oh ini watak orang Islam, akhlak, pribadi, sikap, berhemah, berilmu, beriman, bagus, bersih. Itu hak kita. Supaya orang bukan Islam dalam keadaan mereka celaru akidah, mereka nampak akidah Islam, akidah yang paling terbaik. Di mana contohnya? Orang Islam itulah muamalahnya, perangainya, komunikasinya, cara hidupnya, berpakaiannya, cara dia buat kerja, itu. Tapi kita cari pasal saja, akhirnya nak bermusuh dengan orang bukan Islam. Salib pun jadi satu isu yang besar. Yang sebimbang duduk nak turun salib, sembahyang maghrib pun tak pergi kawan-kawan kita ni. Ceramah pun tak sampai. Minta maaf lah sebab orang tanya saya mengambil sikap hujah. Isu salib yang ada di bangunan mereka, apa benda yang menyusahkan kita?
Ya, mungkin ada fakta-fakta yang kita rasa sesuai untuk kita bincang. Kawasan Melayu itu soal lain. Tetapi hak mereka kena beri. Kita orang Islam jaga hak kita dengan ibadat, dengan adat, dengan budaya hidup, berubah kehidupan kita. Ini yang saya bimbang, doa angkat spanduk, maghrib pun tak pergi masjid. Ceramah tak dengar. Itu yang saya bimbangnya. Minta maaf tuan-tuan ya. Sebab kadang-kadang ada benda bercelaru dalam masyarakat kita. Wallahu alam. Baik. Yang ketiga, neraca Islam ketiganya ialah yang kebaikan kita cari dan mencari, kejahatan tolak. Neraca Islam ketiganya ialah kita dalam keadaan mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Itu neraca Islam. Sebab Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita kesempatan untuk meraih redha-Nya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah dalam hidup kita, masyarakat manusia ini, tak kira siapa, Allah tidak letak kita dalam senarai orang yang dibencinya. Allah tak letak kita senada orang yang dibencinya, tak ada tuan-tuan. Senarai kita dimasuk orang Allah kasihi. Allah sangat sayang, bukan benci. Walaupun dia seorang pembunuh, penjenayah, perompak, penyamun, minum arak, hari-hari buat jahat, tetap Allah tunggu masa bila hamba-Nya balik kepada dia, dia akan berikan keampunan. Itulah sifat Allah dengan hamba-Nya. Memang orang tu jahat sungguh, tak sembahyang, tak mengaji, minum arak hari-hari, memang jahat. Tapi Allah dalam kamus dia tunggu masa ni, bila hamba-Ku nak balik kepada Aku. Dia buat jahat siang-siang, dia taubat malam, Aku terima taubatnya. Dia buat jahat pagi, tengah hari dia taubat, Aku terima taubatnya. Dia jahat belah malam, pagi dia bertaubat, subuh taubat, Aku terima. Sebab Allah dengan hamba-Nya, kamus Allah sayang dan kasih, bukan benci, bukan dendam. Allah kasih kepada kita. Sebab itulah hamba Allah sejahat mana sekalipun, Allah nak tengok keredaannya sampai kepadanya. Sampai Nabi kata apa? Sampai Nabi kata, lillahi afrahu bi taubatil abdi. Saat Allah paling gembira dengan hamba-Nya bila, tuan-tuan? Saat Allah paling gembira kita bila hamba-Nya bertaubat. Bila hamba-Nya bertaubat, Allah paling gembira. Hamba-Ku seawal pagi tadi buat jahat, sekarang bertaubat, Aku paling gembira. Aku paling gembira, kata Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Tengok tuan-tuan, pada kamus hidup kita ini, dan bagi Allah tidak ada orang Allah benci, tapi Allah sayang kasih, tunggu masa saja. Cuma masalahnya, si buat dosa tadi nak taubat tidak, itu soalnya. Peluang ada, tak nak taubat, itu soalnya. Jadi kita dalam hidup ini, tiga neraca ini tolong pegang betul-betul. Dan saya kira daripada perbincangan yang saya bawa pada pagi ini, mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat, dapat kita ambil kefahaman bersama. Dan sebenarnya tuan-tuan, hasil yang dapat saya rumuskan pada satu perkataan sajalah. Saya datang bukan untuk mengajar, datang untuk menyatakan saya orang berilmu, tidak. Saya datang dengan tujuan untuk nasihat-menasihati, insya-Allah. Kita dalam hidup ini, kita sama sahaja. Kita juga insan yang lemah, yang banyak kesilapan, kesalahan. Kita bukan insan yang komplit, perfect dalam semua perkara. Suatu agama ni tuan-tuan bantu kita sebenarnya. Saat kita buat silap, bila agama kita belajar, kita dengar, kita mudah beristighfar. Saat kita buat baik, bila agama kita belajar, makin baik kita insya-Allah dengan agama. Sebab itulah saya hadir sebagai rakan teman tuan-tuan dalam kerangka untuk kita sama-sama mengambil titik-titik keinsafan dan titik kebaikan demi kerana kehidupan kita yang sejahtera di hari-hari mendatang, insya-Allah. Tanda-tanda kiamat banyak lagi. Ya, banyak lagi. Dalam kitab ini tanda kiamat saja tuan-tuan dekat-dekat dengan 300-400 tanda kiamat yang dirakamkan, sama ada kecil ataupun besar, insya-Allah. Itulah yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkati, meredai pertemuan kita pada pagi ini. Dan catatan pertama kita pagi ini, catatan yang baik insya-Allah, iaitulah kehadiran kita ke masjid, kehadiran kita berjemaah. Itulah catatan kita yang paling terbaik buat sekarang ini. Kita doakan mudah-mudahan catatan ini akan berpanjangan sepanjang hari, sepanjang hidup kita, insya-Allah. Allah melihat segala-gala amal kita dan malaikat bersama-sama kita, insya-Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamd. Ya Allah, bagi Engkau segala kepujian. Allahumma lakal syukru. Bagi Engkau segala kesyukuran. Allahumma lakal khairu. Bagi Engkau segala kebaikan. Allahumma tahhir qulubana. Ya Allah, bersihkan hati-hati kami minan nifaq, daripada sifat munafik, wal kufri, kufur kepadamu, wal asyan, durhaka kepadamu. Allahumma afina fi asma'ina. Ya Allah, afiatkan dalam urusan pendengaran kami, wa absarina, dalam urusan penglihatan kami, wa a'malina, dalam urusan amal ibadat kami. Allahumma rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah kami. Innaka sami'ud du'a. Engkau Tuhan kami yang mendengari doa-doa rintihan munajat kami. Allahumma ighfir lana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Wali walidina, termasuk mak dan ayah kami. Warhamhuma, rahmatilah mereka berdua. Wa'afu anhu, dan ampun dosa-dosa mereka. Allahumma rabbana taqabbal minna. Terimalah kami, ya Allah. Innaka antallahul wahidul ahad. Engkau Tuhan kami, Tuhan yang Maha Esa. As-Allahu Samad. Allah tempat mohon kami minta bantuan dan pertolongan. Lam yalid, engkau tidak beranak, ya Allah. Walam yulad, engkau tidak diperanakkan sesiapa sekalipun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sekutu bagimu, ya Allah, dalam urusan mentadbir alam cakrawala dan seluruhnya. Allahumma habib ilaina al-iman. Jadikan kami sentiasa cintakan kepada keimanan. Allahumma ighfir lana, ampunkan dosa-dosa kami. Allahumma ighfir lana, ampunkan kesalahan kami. Allahumma ighfir lana, ampunkan semua dosa kesilapan kami. Allahumma rabbana taqabbal minna. Terimalah kami, ya Allah. Allah manfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikan kami kemanfaatan di atas apa ilmu yang telah Engkau beri kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan dalam urusan hidup dunia kami. Wa fil akhirati hasanah, dan berilah kepada kami urusan hidup baik di padang mahsyar nanti di hari akhirat. Wa qina azaban nar, dan jauhkan kami, ya Allah, dari api neraka membakar-bakar yang kami tidak sanggup mikul beban-beban sakit dan payahnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.